Hai semua dan selamat pagi serta selamat kembali ke PDPR Bahasa Melayu. Untuk pagi ini kita akan belajar unit 20 iaitu ternakan ayam berfaedah dan tajuk yang akan kita belajar adalah pelet kambing. Dan cikgu nak kamu semua bersedia dengan buku teks dan buku aktiviti. Okey, sekarang kita baca buku teks di muka surat 51 bersama-sama. Pelet kambing. Hasan pergi ke rumah Datuk Komala. Dia melihat banyak kambing tempatan. Kambing itu di dalam kandang. Pada setiap awal pagi, kambing itu dilepaskan. Kambing meragut rumput di kawasan ladang kelapa sawit. Pada pukul Datuk Komala mencuci kandang kambingnya. Dia membersihkan kandang itu supaya tiada najis kambing. Pada waktu petang, Datuk Komala akan ke ladang kelapa sawit berdekatan rumahnya. Dia akan menghalau kambingnya pulang ke kandang. Selepas itu, Datuk Komala memasukkan pelet ke dalam bekas khas. Kambing-kambing memakan pelet yang diproses daripada daun kelapa sawit. Kambing-kambing itu akan dijual oleh Datuk Komala apabila telah matang. Okey, sekarang kita tengok gambar yang berkaitan dengan tajuk ini. Yang pertama tadi, yang kita baca. Ini kamu ada tengok warna biru, purple dan merah. Yang pertama pergi, yang kedua melihat banyak kambing tempatan. Dan yang keempat dan yang ketiga di dalam kandang. Sekarang kita tengok. Kalau kamu tengok dekat buku teks, kamu boleh tengok dekat buku teks kamu. Kamu tengok dekat yang paling bawah sekali itu, iaitu aktiviti. Di bawah gambar ini ya. Dia cakap dia nak awak tulis perkataan, frasa dan ayat yang diimlakan. Okey, sekarang kita nak tahu mana satukah frasa atau ayat yang diimlakan. Yang tadi cikgu dah bagi tahu ayat yang berwarna merah, purple dan biru. Sekarang kamu tengok dekat perenggan dekat sini. Perenggan dekat sini. Tengok perenggan yang kedua tu, dia akan menghalau kambingnya pulang ke kandang. Ini adalah ayat yang seterusnya kamu kena tulis dalam buku latihan. Okey, lagi sekali, dia akan menghalau kambingnya pulang ke kandang. Jadi maksudnya ini adalah nombor 4 lah. Sebab nombor 1, ini nombor 2 dan nombor 3 itu tadi. Dan seterusnya kita nak tengok yang nombor 5. Kambing-kambing itu akan dijual oleh Datuk Komala apabila telah matang. Ini juga. Okey. Dan seterusnya tengok gambar ini. Kandang kambing. Kambing meragut rumput. Pelet. Tengok kandang kambing tu begini rupanya kandang kambing kan. Okey, kambing dia makan rumput. Meragut rumput. Istilah bukan memakan, meragut rumput. Okey. Dan pelet. Pelet ini diperbuat daripada daun kelapa sawit dan diberi makan kepada kambing. Okey, kalau sudah siap kita pergi ke buku aktiviti muka surat 54. Kita baca sama-sama. Akuarium ikan Afian. Hobi Afian membela ikan. Oleh itu, ayahnya membuat sebuah akuarium ikan pada dinding rumah. Akuarium itu dijadikan sebagai hadiah bersempena dengan hari lahirnya. Ayah Afian melepaskan ikan emas ke dalam akuarium itu. Afian selalu memberi ikan makan pelet. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu telah membesar. Ikan-ikan itu juga telah bertelur. Selepas itu, terdapat banyak anak ikan emas yang cantik di dalam akuarium itu. Afian menjual anak ikan emas kepada kawan-kawannya. Dia mendapat wang untuk membeli makanan ikannya. Okey, so, sama seperti aktiviti yang kita buat sebelum ini. Tengok tajuk dekat atas, arahan dia. Tulis perkataan, frasa dan ayat yang diimlakan. Okey, kalau kamu belum tahu apa maksud imlak, kamu tengok dekat
petikan ini ada tengok ayat yang dihitamkan itu. Itu adalah imlak. Imlak ini maksudnya perkataan yang dibaca supaya ditulis oleh kamu. Cikgu sebut dan kamu tulis. Itu maksud imlak. Ataupun kita sebut benda tu berulang kali supaya kamu tulis. Macam cikgu sebut makanan. Makanan itu adalah imlak. Makanan itu kamu tulis. Itu maksud imlak. Macam cikgu sebut benda tu dan supaya kamu menulis. Okey. Okey, tadi kita sudah baca. Sekarang dia nak kamu menyalin semula yang diimlakan ni. Yang berwarna hitam inilah. Boleh tengok contoh yang cikgu tulis dekat sebelah tu. Tulis di buku aktiviti. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Dan kalau sudah siap, kita sambung ke buku teks muka surat 52. Kita baca sama-sama. Sang lembu dan sang kerbau. Sang lembu melihat sang kerbau sedang menolong tuan mereka membajak sawah. Pada waktu tengah hari, sang lembu berbual dengan sang kerbau. Sang kerbau, aku rasa kamu dipaksa bekerja oleh tuan kita kerana dia tidak sayang akan kamu. Sang lembu, janganlah berkata begitu. Aku berbakti kepada tuan kita. Tuan kita sayang akan aku, sebab itulah dia tidak suruh aku bekerja. Oh, mungkin tuan kita mahu kamu berehat. Selepas musim menuai, tuan mereka memasang alat pada lembu untuk membawa padi ke kilang. Sang lembu berjalan di hadapan sang kerbau sambil menunduk malu. Sang lembu, janganlah malu, kita sama sahaja. Kita perlu membantu tuan kita. Aku mohon maaf, aku tidak akan mengejek kamu lagi. Aku tidak mahu orang berkata aku bodoh macam lembu, walaupun aku lembu. Hahaha. Sejak hari itu, sang lembu dan sang kerbau berkawan baik dan sentiasa ikhlas untuk membantu tuan mereka. Okey, yang tadi tu kamu tak perlu salin. Kamu cuma baca sahaja dan pastikan bacaan kamu itu seolah-olah kamu tengah bercerita. Bayangkan kamu sekarang ni berada mengikuti pertandingan bercerita. Kamu cerita macam mana suara sang lembu, macam mana suara sang kerbau. Okey? Itulah maksudnya seni bahasa tadi. Dia nak kamu bercerita dengan gaya yang betul, sebutan yang betul. Okey? Kalau sudah siap, kita pergi ke buku aktiviti muka surat 57. Ini dia isi tempat kosong. Senang saja. Kita baca sama-sama. Sang burung hantu penjaga ladang. Pada suatu hari, Makcik Rokia berasa sangat sedih. Buah sawit di ladangnya sering dirosakkan tikus. Rokia, mari kita membela burung hantu. Tentu tikus takut akan burung hantu sebab namanya burung hantu, kata Pakcik Ramli kepada isterinya. Keesokan harinya, Pakcik Ramli membeli 2 ekor burung hantu. Nama burung hantunya ialah Sang Hantu Besar dan Sang Hantu Kecil. Pada suatu petang, sekumpulan tikus sedang merosakkan setandan sawit. Tiba-tiba, lari, lari! Sang hantu besar dan sang hantu kecil datang, jerit seekor tikus. Ha ha ha, semua tikus lain ketawa. Mereka tidak lari kerana mereka memikirkan tikus itu hanya bergurau. Tidak ada sang hantu besar dan sang hantu kecil di bumi ini. Kamu jangan menipu kami, kata mereka. Akhirnya, semua tikus itu mati kerana dimakan oleh burung hantu. Makcik Rokiah dan Pakcik Ramli berasa gembira. Okey, ini adalah jawapan yang betul. Cikgu harap kamu boleh buat dan boleh faham apakah jawapan yang sesuai dan terima kasih kerana bersama-sama dengan cikgu pagi ini dan kita jumpa lagi di video akan datang. Bye.